Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi yang terkenal dengan nama dia apa? Nama yang masyhur yang disebut oleh Imam Nawawi, Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 18/12/2021 kita sambung perbincangan kita di muka surat kitab terjemahan muka surat 14. Muka surat 14 di bawah dekat dengan hadis nombor 4 tu. Tajuk dianya majlis zikir. Kelebihan duduk dalam majlis zikir. Kemudian diikuti dengan zikir dengan semua anggota. Anggota kita ni kena berzikir semua. InsyaAllah inilah perbincangan kita dalam siri ini. Setelah kita bincang dalam siri lepas tentang hukum beramal dengan hadis dhaif. Ada ulama mengatakan boleh dengan syarat-syarat dia, dengan SOP dia yang mesti dipatuhi, mesti diikuti. Kita sambung kepada perbincangan kita, faslun i'lam annahu kama yustahabbul julus fi hilaqi ahli. Ketahuilah sebagaimana zikir disunatkan, digalakkan dan dianjurkan supaya kita berzikir. Zikir kita dianjurkan supaya berzikir. Yustahabul julus, maka demikian halnya sunat duduk dalam majlis zikir. Majlis zikir ni mana kita duduk dalam masjid, orang duduk berzikir. Itu maksudnya hilaqi ahlihi, duduk dalam majlis zikir. Bukan dengan makna bila nak berzikir kena kumpul ramai-ramai duduk seorang, ada seorang tekun, seorang ketua. Lah, maksud dia duduk dalam majlis, orang duduk berzikir di situ. Macam lepas solat, masing-masing zikir. Itu maksud. Ada banyak dalil tentang hal tersebut dan akan dinukilkan di tempat masing-masing. Imam Nawawi kata insya-Allah dalil-dalil itu setiap tempat yang kita sebut kita akan letak dalil. Inilah yang dikatakan dalil, fiqhud dalil, fiqh dalil dalam bab zikir. Ini menunjukkan kepentingannya kita belajar ilmu berserta dengan dalil. Sebab itu Imam Nawawi susah payah dia bawa setiap tempat ada dalil. Dan Imam Nawawi juga telah menjelaskan kepada kita dalam di awal muqaddimah dia, dia kata yang penting kepada dalil itu kita nyatakan darjat dia. Yang ni sahih, yang ni hasan, yang ni dhaif. Yang ni tak boleh pakai, contohnya hadis palsu. Dijelaskan. Cukuplah kiranya dengan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Hadis riwayat oleh Ibnu Umar bahawa dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis nombor 4. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qal hilaquz dzikri. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqaz dzikri fa idza atau alaihim haffu bihim. Hadis ini akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah
an Abdullah bin Umar wa Tirmizi an Abi Hurairah wa Tabarani fil Kabir an Ibni Abbas wa Tirmizi an Anas wal Hakim an Jabir. Mana banyak jalan dia tu, daripada riwayat daripada beberapa orang sahabat. Maksud dianya, apabila kamu melalui taman syurga, bila kamu lalu ikut Riyadil Jannah, taman syurga, maka menggembalalah dia. Mana kutiplah, ambillah, petiklah hasil dalam taman itu. Bunga ke, buah ke, ambil, jangan tak ambil. Jangan lalu pakai senyap gitu ya, rugi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu taman syurga? Apakah Riyadul Jannah itu taman syurga itu? Apa ya Rasulullah? Nabi kata apa? Hilaquz zikri. Iaitulah majlis halaqah zikir. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi. Saya namakan malaikat peronda. Malaikat peronda, kerja dia duk meronda mencari apa? Tengok di mana kau orang duduk berzikir. Mencari majlis zikir. Apabila sudah menemuinya, mereka duduk mengelilinya. Masya Allah. Jadi malaikat dia berjalan. Dia jumpa orang duduk berzikir, dia pun duduk situ. Dia zikir juga kat situ. Panjang lagi hadis ni. Dia lapor kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma Imam Nawawi ambil setakat itu, kita ambil setakat itu dulu. Naknya kelebihan duduk dalam majlis zikir. Bila ada orang duduk berzikir tu, jangan lari cepat. Jangan cepat nak keluar duduk. Hadis yang kelima, wa rawaina fi sahih Muslim an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala. Dengar ni cerita dia. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim, dari Sahih Muslim daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, Muawiyah cerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke majlis para sahabat. Mana dia keluar dari rumah dia pergi masjid, dia tengok sahabat dia duduk ada dalam majlis. Baginda bertanya, ma ajlasakum, apa yang kamu buat, yang kamu duduk di masjid ni, kenapa? Jawab para sahabat, jalasna nazkurullah ta'ala wa nahmaduh ala ma hadana li Islam wa man nabihi alaina. Kami duduk untuk berzikir kepada Allah dan memuji Allah di atas hidayah yang telah diberikan kepada kami, dan juga nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kami ini. Jadi kami zikir syukur sebab Allah Ta'ala beri kepada kita Islam. Qala, baginda bertanya, ma Allahi ma ajlasakum illa zalik. Nabi tanya, demi Allah, tidaklah kamu duduk di masjid ini kecuali kerana ni? Bukan kerana tunggu orang datang hantar barang ke, hantar projek ke, hantar makanan. Semata-mata kamu tunggu ni kerana Allah? Nabi tanya balik para sahabat. Nabi tanya semula para sahabat, sebab apa? Sebab pentingnya duduk dalam majlis zikir tu. Jadi ada sesuatu yang Nabi nak sampaikan kepada sahabat. Ada benda yang dia nak beri. Sebab itulah dia tanya. Qalu, sahabat pun jawab, wallahi ma ajlasana illa zak. Demi Allah, kami tak duduk di sini kecuali kerana nak berzikir. Nabi ulang sekali lagi. Nabi kata apa? Qala amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Nabi kata, demi Allah, aku tidak meminta kamu bersumpah, bukan aku meminta kamu bersumpah bukan kerana curiga kepada kamu, bukan tak percaya kepada kamu, walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah.
Aku bersumpah ni kerana Jibril datang kepadaku dan memberitahuku bahawa Allah membanggakan kamu di hadapan para malaikat. Apa makna Allah Ta'ala bangga? Maknanya Tuhan bagi tahu pada malaikat, tengok hamba-hamba aku di bumi berzikir kepada aku. Maknanya Allah nak tunjuk pada malaikat kelebihan kita. Apa kelebihan kita? Kita duduk berzikir, kita duduk ingat pada Allah. Allah kata tengok hamba aku tu. Itu dia panggil kelebihan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Allah tak tunjuk kepada para malaikat. Alhamdulillah. Mana para pelajar sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita kelebihan apa? Kelebihan duduk dalam majlis zikir. Hadis yang keenam, warawayna fi sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Kami juga meriwayatkan dalam sahih Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah. Maknanya hadis ini daripada dua orang sahabat. Kedua-duanya bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kedua-duanya bersaksi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? La yaq'udu qaumun yazkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Maksudnya, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Tanda tuan-tuan. Bila kita duduk dalam majlis zikir, termasuklah kita duduk dalam majlis ilmu ni, termasuk juga majlis zikir sebagaimana ditafsirkan oleh ulama salaf. Bila kita duduk majlis zikir, yang pertama ada 4 perkara kita dapat. Letak nombor 1. Yang pertama apa dia? Haffathumul malaika, malaikat duduk melingkungi majlis ini. 1. Wa ghasyiathumur rahmah, dan rahmat Allah Ta'ala menyelimuti mereka. Kita ditudung, dilingkungi oleh rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka. Nak tenang, duduk dalam majlis ilmu. Duduk tenang, duduk dalam majlis zikir. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indahu, yang keempat Allah menyebut mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya. Di hadis ini jelaslah kepada kita 4 kelebihan duduk dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu. Jadi majlis zikir termasuk juga majlis ilmu. Sebagaimana kata ulama salaf, majalisul zikir wa majlisul ilm. Alhamdulillah, sama ada kita duduk majlis ni, orang duduk baca Quran, ataupun orang duduk zikir, ataupun orang duduk dalam majlis ilmu, itu akan datang malaikat sebagaimana dalam hadis Muslim yang lain, hadis yang ke-36 dalam hadis 40 itu. Majtama'a qaumun itu yatadarasuna yatluna yatadarasun. Mereka baca Quran, mereka ulang kaji Quran. Maknanya termasuk dalam majlis ilmu, maka kita akan dapat 4 perkara. Tuan-tuan bergembiralah dengan 4 perkara ni. Jangan lari daripada majlis ilmu. Malaikat bersama kita, ketenangan turun ke atas kita, rahmat melingkungi kita, nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada golongan malaikat yang berada di sisinya. Nama kita, ya. Kalau kita rasa nak nama kita selalu disebut oleh Allah Azza wa Jalla, duduklah banyak dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Kita ni tak usah kata apa tuan-tuan. Sekali nama kita dijemput depan orang ramai, bangga kita. Bangga kita. Sekali itu di airport, di stesen kapal terbang ni. Jadi bila kita terlambat sikit, nama kita dipanggil lah dalam announce dalam orang pacari kita, fulan bin fulan, saya datang. Orang pakat tengoklah, oh hebat nama awak dia panggil. Hebat apa? Aku terlewat dah. Kapal terbang nak terbang dah ni. Ini kita bayangkan nama kita disebut oleh Rabbul Alamin. Bagaimana keadaan? Jadi tuan-tuan kena rajinlah pergi majlis ilmu. Sebab duduk majlis ilmu tu 4 perkara kita dapat. Tamatlah perbincangan kita dalam bab majlis ilmu. Sekarang ni kita berpindah pula kepada faslun
jenis zikir. Anggota zikir tu berapa jenis? Tulis kat tepi kitab tu, anggota zikir ataupun zikir dengan anggota. Letak tajuk. Kalau tidak, kita pun tak tahu apa yang kita cakap ni. Tak tahu, kita tak ingat tajuk apa. Jadi kita tak nak fokus. Baik. Faslun az-zikr yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Wal afdal minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Zikir dilakukan dengan hati. Boleh kita baca zikir dengan hati. Maknanya kita zikir perlahan. Subhanallah, subhanallah, itu dalam hati kita. Hati kita duduk zikir. Jangan tak zikir. Kalau kita fikir saja tu dia panggil fikir, diamlah. Kita zikir juga dengan hati. Atau zikir dilakukan dengan lidah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu dengan lidah. Apa yang terbaik adalah jika dilakukan bersama antara hati dan lidah. Yang terbaiknya kita zikir antara dengan hati dengan lidah, dua-duanya sekali. Dua-duanya sekali. Maknanya kita mulut kata subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, hati juga ingat, tak khayal. Yang kita bimbang hari ni mulut yang berzikirnya subhanallah, hati entah ke mana. Ini yang kita bimbang hari ni, khayal dalam zikir. Jangan. Fa in iqtasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Imam Nawawi kata, jika salah satunya maka dengan hati lebih baik. Mana kita zikir dengan hati, mana bukan duduk senyap gitu, tapi kita berzikir, kita duduk diam tu, hati kita duduk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Otak kita, bila hati zikir, otak kita kena mikir jugalah tentang keagungan Allah, kesucian Allah, ketinggian Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kebesaran Allah. Kita kena fikir. Jadi Nawawi kata di antara dia sini, al-qalbu afdal, dengan hati lebih afdal. Tuan-tuan tengok dalam nota di bawah, nota nombor 19. Imam Nawawi kata hati lebih baik. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menukilkan daripada Al-Qadhi Iyad mengatakan, Ibnu Jarir dan lainnya mengatakan bahawa telah terjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama salaf tentang mana yang lebih baik, zikir dengan lidah atau zikir dengan hati. Al-Qadhi Iyad mengatakan yang boleh saya bayangkan kaitannya zikir dengan hati adalah bacaan tasbih, tahlil dan sepertinya. Ini dipahami daripada perkataan mereka, bukan kerana mereka berbeza pendapat tentang zikir samar yang kami sebut di atas. Mana zikir yang tak tahu apa tu tak boleh. Mana zikir juga tapi dengan hati. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Kerana zikir dengan lidah tidak dapat mendekati zikir tersebut, apalagi kalau melampauinya. Maknanya kalau lidah saja, ramai orang ni tak tahu apa hati. Tama-tama kalau zikir gia 5 dia panggil. Tahu, tuan-tuan tahu zikir gia 5? Ini majlis-majlis kenduri kematian tu. Allahu akbar. Tak tahu apa. Ataupun zikir ahli-ahli yang pelik-pelik je, yang tarekat yang pelik-pelik tu, mengatik berpolah-polah kepala. Tak tahu apa tu. Jadi kita kata dengan hati maknanya kita zikir sambil kita berfikir, itu yang terbaik. Kerana zikir dengan lidah tidak dapat mendekati zikir tersebut apalagi melampauinya, yang dimaksudkan dengan zikir dengan lidah adalah disertai dengan hadirnya hati. Kita tengok ni. Maksud zikir dengan apa ni, hati tu, zikir dengan lidah adalah disertai dengan hati-hati, sebab kalau tidak maka zikir dengan lidah tidak ada manfaatnya. Ulama yang mentarjih zikir dengan hati menyatakan bahawa amalan yang mudah adalah lebih baik, sedangkan yang mentarjih zikir dengan lidah menyatakan bahawa amalan dalam zikir dengan lidah lebih banyak kerana selain amalan hati juga ditambah dengan amalan lidah sehingga menyebabkan bertambahnya pahala. Jadi ini dia panggil khilaf ulama. Maka para ulama mengatakan maksud zikir dengan lidah tu seeloknya kita
kata dengan lidah, tapi biar bergerak juga mulut. Cuma tak bunyi suara. Dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatah. Maknanya, aku bersama dengan hamba aku selama dia ingat pada aku dan bergeraklah. Dengan berzikir pada aku tu, bibir mulut dia. Jadi bibir kita bergerak, itu yang lebih baik. Maka di sini dijamakkanlah pandangan bahawa zikir dengan hati itu maknanya kita zikir perlahan, kita zikir ingat dengan hati, tapi mulut juga biar bergerak tapi tak bunyi. Kalau berbunyi, sah, itu dia panggil zikir dengan lidah. Alhamdulillah, sebaik-baiknya kita kekalkan dua zikir. Zikir hati dan lidah sekali. Baiklah. Itu satu perbincangan tentang zikir. Kemudian ada setengah orang ni dia kata dia zikir dengan hati sebab nak khusyuk, nak ikhlas, supaya orang tak nampak. Betul ke tidak? Tengok kitab. Summa la yanbaghi an yatruka dzikr bil lisan ma'al qalbi. Kemudian tidak sepatutnya meninggalkan zikir dengan lidah yang disertai hadirnya hati dua-dua sekali. Disebabkan bimbang disangka riak. Kenapa awak tak zikir dengan lidah? Takut orang kata saya riak. Takut orang kata saya warak. Jadi dia pun pakai tak bergerak. Zikir dengan hati lah. Tak boleh. Kita berhenti berzikir, takut orang cakap. Takut orang kata. Tak boleh macam tu. Sebagai apa yang disebutkan, apa yang mesti dilakukan adalah berzikir dengan kedua-duanya sekaligus, dan ditujukan maksudnya untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Telah kami sebutkan sebelumnya perkataan Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Fudail kata apa? Meninggalkan suatu amalan kerana manusia adalah riak. Kita tak buat amalan tu kerana apa? Kerana takut orang kata, itulah riak nama dia. Saya ni warak apa? Saya tak berani nak sebut Allah dengan mulut, takut orang dengar. Jadi kita tunjuk dengan orang seolah-olah kita tu warak sangat, itulah riak. Meninggalkan perkara baik kerana orang adalah riak. Buat perkara baik kerana orang, riak. Kita buat kerana Allah, pedulikan orang. Andai seseorang membuka pintu perhatian manusia, kemudian menjaga diri daripada prasangka batil mereka, maka tidaklah patut baginya untuk menutup pintu kebaikan daripada dirinya dan menghilangkan sesuatu yang agung daripada perkara agama. Ini bukanlah kaedah orang-orang yang memahami agama. Jadi kalau kita kata kita buka pintu nak suruh orang perhati kepada kita, maka kita pun tutup pintu dengan sebab sangkaan-sangkaan saja. Itu adalah satu perkara yang tidak baik. Kenapa awak tak berzikir dengan mulut? Takut orang kata saya warak. Kalau orang kata saya warak, menunjukkan saya ni, itu semua tu pergi kepada riak dah. Jangan tutup pintu kebaikan kerana sangkaan orang kepada kita. Tak payah. Zikir terus. Tapi kita jangan buat benda pelik lah. Contoh nak berzikir kat pagi atas sebeh besar, ketah bunyi dah. Itu lain. Kita nak tunjuk ni kita zikir cuma bergerak mulut gitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma kalau nampak orang perhati sangat, kita bolehlah kita break sekejap. Jangan nampak warak sangat. Gitu lah. Tengok keadaan. Kalau tak ada siapa, kadang-kadang orang tak peduli pun kita sendiri ya perasaan kita tu zikir banyak. Masya Allah. Tamaklah kita. Warawaina fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim an Aisyah. Tengok hadis nombor 7. Kami meriwayatkan dalam dua sahih Bukhari Muslim daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ayat ini ayat mana? Wala tajhar bi salatika wala tukhatfit biha. Janganlah kamu menguatkan suaramu dalam solat dan jangan pula terlalu merendahkannya. Ayat surah Al-Isra ayat 110. Ayat ini diturunkan tentang doa. Aisyah kata, ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita, ketika berdoa jangan melampau, bertempik dan jangan terlalu perlahan sampai tak dengar. Habis, sederhana.
kita ambil jalan tengah. Kita dengar, itu saja kita buat. Baik, kalau saya jadi imam, perdengarkan sikit, biar orang boleh aminkan. Itu je. Ni tidak ni. Mentangkan mikrofon di mulut dia, punyalah dia bertempik dalam doa. Kelak, itu tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun, pasal lain pula tuan. Faslun, tulis tajuk dia, zikir tidak hanya umumnya zikir. Tulis gitulah, pendek sikit. Tajuk keumuman zikir. Zikir itu tidak hak dengan tasbih saja, apa lagi. Letak tajuk, perlu dipahami bahawa keutamaan zikir tidak hanya terbatas pada bacaan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, sebagainya. Kita duduk nampak macam tu, kalau zikir ni kita nampak. Namun, dengar ni. Bal kullu amilin lillah, bahkan setiap perkara, setiap orang yang beramal dengan ketaatan, setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, berarti dia sedang berzikir kepada Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'id bin Jubair dan para ulama lain. Semua benda berarti Atta, siapa dia Atta ni? Atta ni seorang ulama. Belum sampai lagi, dia ada tertinggal sini. Kaifa tashtari, tulis kan? Kaifa tashtari, majlis zikir. Majlis zikir adalah majlis halal haram. Itu kata Atta. Kata di Atta rahimahullah, majlis zikir iaitulah majlis halal dengan haram. Jadi bagaimana kita menjual beli, tengok. Majlis zikir adalah majlis halal haram. Bagaimana kamu membeli dan menjual, tengok. Kaifa tashtari wa tabi'. Kita duk beli, nak jaga halal haram, itu nama majlis zikir juga. Masya-Allah. Bagaimana kamu solat, tulis itu. Bagaimana kamu solat, terjemahan ini banyak tertinggal. Watasum, dan berpuasa. Kamu berkahwin, bercerai, melaksanakan haji dan sebagainya, itu juga termasuk dalam zikir. Jadi kesimpulannya zikir ni tuan-tuan, setiap kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fahuwa zakirun lillahi ta'ala. Itu kaedah yang dibuat oleh Imam Nawawi. Tuan-tuan tulis kat bawah tu. Zikir, tengok itu. Zikir iaitulah setiap orang yang beramal, letak garisan di bawah. Setiap orang yang beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka nama dia orang itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi konsep zikir itu luas. Kalau kata zikir dengan lidah, itulah dengan kita tasbih tu. Tapi kalau kata zikir dengan anggota, semua kebajikan yang kita buat bermakna kita zikir. Alhamdulillah, jelas kan? Kemudian dia bawa tafsir Atta. Atta kata apa? Majalisu zikri. Majlis zikir itu termasuklah majlis halal dan haram. Majlis zikir, majlis halal dan haram. Bagaimana kita nak belajar, bagaimana kita nak tahu halal haram, nak berjual beli. Termasuklah nak solat, nak puasa, nak kahwin, nak haji. Itu juga termasuk dalam majlis zikir. Bila kita belajar itu. Alhamdulillah. Maknanya belajar bab muamalat pun zikir juga. Belajar bab kahwin pun zikir juga. Sebab kalau tak kena muamalat, kita pergi ke riba. Bila pergi riba, neraka ke Tuhan. Baiklah. Faslun. Dia banyak faslun dalam kitab ni. Faslun, mana ada fasal lain pula ni. Fasal lain pula, iaitulah kita nak tengok siapakah orang yang berzikir banyak. Tuan-tuan tanda. Siapakah orang yang berzikir banyak itu siapa? Firmanullah Ta'ala, innal muslimina wal muslimat. Ayat ini panjang. Ayat 35 surah Al-Ahzab. Kita dah hurai panjang dalam tafsir baru ni. Sesungguhnya orang muslimin dan muslimat. Akhir sekali, tengok. Ila qawli ta'ala,
Wazzakirinallaha katsiran wazzakirat. Orang laki-laki yang banyak berzikir dan orang perempuan yang banyak berzikir, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Ta'ala sediakan bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Jadi kita naknya az-zakirinallaha katsir. Orang laki-laki yang banyak berzikir dan orang perempuan yang banyak berzikir. Mereka ini bagi mereka siapa? Allah Ta'ala sediakan bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Baik para jemaah sekalian. Kata Nawawi, tengok. Hadis nombor 8. Warawaina fi sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Nabi kita bersabda, sabaqal mufarridun. Qalu wama al-mufarriduna ya Rasulullah? Qal az-zakiruna Allah katsiran waz-zakirat. Nabi kita bersabda, al-mufarridun telah mendahului. Mereka bertanya, apa yang dimaksudkan dengan mufarridun? Siapa yang laju tu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Itu makna al-mufarridun. Al-mufarridun maknanya orang yang banyak menyebut nama Allah. Jadi duduk berzikir ya. Al-mufarridun. Perkataan mufarridun diriwayatkan dengan tasydid mufarridun dan juga dengan fa sukun mufridun. Jadi boleh dua lah. Tasydid ra wa takhfifiha, mana fa sukun mufarridun mufridun. Namun kebanyakan ulama membaca dengan tasydid mufarridun. Siapa dia mufarridun? Orang yang banyak menyebut nama Allah. Mereka mendahului orang lain dengan pahala-pahala yang banyak. Sebab berzikir ni boleh dibuat dalam semua keadaan. Baik. Perlu diketahui bahawa ayat ini. Ayat mana? Az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat tu. Ayat ini sepatutnya dipahami secara saksama, secara adil oleh pembaca kita ini. Jadi kena baca secara orang panggil secara baik. Dalam ayat tersebut ada perbezaan pendapat. Imam Abul Hasan Al-Wahidi ada mengatakan bahawa apa dia maksud orang yang banyak zikir tu? Tuan-tuan tanda. Kata Ibnu Abbas, orang yang banyak berzikir siapa? Yang pertama, orang yang berzikir setiap kali lepas solat. Zikir setelah solat. Alhamdulillah, saya rasa saya telah berjaya. Kempen kita kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya zikir lepas solat dengan zikir yang maksur. Setakat yang saya dapat respon daripada para pelajar, sudah ramai yang menghafal zikir ni. Kita kata Alhamdulillah. Ni buku kita ni. Ataupun buku yang saya bagi ni. Yang belum dapat PDF ni boleh minta. Kita bagi. Percuma. Jadi Alhamdulillah ramai sudah beramal. Orang yang zikir lepas solat ni, dengan zikir yang maksud dari Nabi SAW, itu sudah dinamakan Al-Zakirinallah. Orang yang banyak zikir dan termasuk perempuan. Wa ghuduwan wa asyian. Orang yang berzikir pada waktu pagi dan petang. Zikir pagi kita ni. Zikir pagi, zikir petang. Jangan lupa tuan-tuan. Baca sokmo. Wa fil madaji, ketika nak tidur. Zikir nak tidur kita dah ajar. Wa kullama stayqaza min nawi. Apabila dia bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, baca. Wa kullama ghada aw raha. Setiap kali dia keluar rumah ataupun dia balik, dia pergi, yang penting dia berzikir dalam semua keadaan. Naik kereta zikir, keluar rumah zikir, duduk atas kereta berzikir, maka itu dipanggil orang yang siapa? Az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Itu tafsir Ibnu Abbas. Wa qala Mujahid, tuan-tuan tengok. Kata di Syekh Mujahid pula, tidak termasuk dalam kumpulan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, yang berzikir sampai berzikir pada Allah, baik sampai dia sentiasa berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk dan ketika baring. Maknanya
Orang ni tak nama zakirin Allah wa zakirat kecuali setiap keadaan dia berzikir. Waktu dia berjalan pun dia berzikir, waktu dia duduk pun zikir, waktu dia tidur pun zikir sampai dia lena. Allahu akbar. Itu kata siapa? Kata Mujahid. Wa qala Atha rahimahullah. Sesiapa yang melaksanakan solat 5 waktu dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka dia termasuk dalam firman Allah Ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Orang jaga solat 5 waktu. Lebih lagi kalau solat berjamaah. Itulah nukilan daripada Syekh Al-Wahidi. Al-Wahidi dia ada kitab dia tafsir, dia ada kitab sabab nuzul pun dia ada. Muhakkik tak nyatakan dia ambil di mana. Imam Nawawi ambil Wahidi ni dalam kitab mana? Sabab nuzul ke kitab tafsir? Wallahu alam. Logik belaka tu sebab dia tafsir ayat. Baik. Kita pergi kepada hadis nombor 9. Disebut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya aw salla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirin Allah katsiran waz-zakirat." Jika seorang membangunkan isterinya pada malam hari, suami kejut, "Dek, Dinda, bangun, mari kita tahajud." Kemudian kedua-duanya solat. Kedua-duanya masing-masing solat lah. Jangan faham bila bangun tu kena solat berjamaah. Lah, solat malam ni solat infiradi, solat sorang-sorang. Atau solat, dia seorang je solat. Mungkin boleh jadi isteri dia uzur, tapi bangun juga untuk bermunajat, untuk berzikir. Nak solat tak boleh. Ada kemungkinan. Rak'ataini, 2 rakaat je dia orang solat tu. Sama ada dia solat 2 orang, 2 solat ataupun seorang je solat. Fasallaya aw salla rak'ataini. Itu riwayat dia. Fasallaya, dua-duanya solat ataupun salla rak'ataini. Ada riwayat. Dia solat 2 rakaat. Laki-laki tu, perempuan solat 2 rakaat. Kutiba fiz zakirin Allah katsiran waz zakirat. Orang ini telah termasuk di kalangan orang yang berzikir banyak dan perempuan yang berzikir banyak. Mari, jom kita bangun malam-malam. Isteri kejut suami, suami kejut isteri. Kita bangun bertahajud sama-sama, masing-masing lah solat. Dan dua-dua ni sudah dikira az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kena boleh. Kita kena masuk dalam kumpulan ni. Kumpulan ayat 35 suratul Ahzab. Qala an-Nawawi, hadha hadithun masyhur. Dia kata hadis ni masyhur lah. Hadis dua suami isteri ni bangun bertahajud. Bukan masyhur dari sudut istilah ulama. Sebab masyhur dalam istilah ulama hadis lain pula tafsiran dia. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibn Majah dalam sunan mereka. Baik, kesimpulan. Kesimpulan kepada siapa? Kepada cerita orang yang berzikir banyak ni, apa kita nak simpulkan? Tuan-tuan tengok kitab. Wasu'ila Syekh Al-Imam Abu Amr bin Salah dan Syekh Al-Imam Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu ta'ala terkenal dengan nama Ibn Salah, seorang ulama Syafi'i dan juga ulama hadis. Orang tanya dia, beliau ditanya tentang kriteria, ciri-ciri seorang yang termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak, az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Siapa ke orang itu? Siapa orang itu? Tanda tuan-tuan. Rimak balik soalan ni. Kita nak masuk dalam kumpulan. Nak masuk ke tak nak masuk? Jawab, nak masuk. Siapa tak nak? Nak masuk dalam kumpulan az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Nak ke tak nak? Semua jawab nak. Buka telinga, buka mata, tanda baik-baik. Kata Syekh Ibn Salah, jika dia membiasakan diri dengan zikir-zikir yang maksur. Apa dia zikir yang maksur? Al-azkar al-ma'surah, zikir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mana zikir maksur. Bukan nak baca zikir kena ambil buku maksurat. Lah, itu buku zikir maksurat tu yang ditulis oleh Syekh Hasan. Itu salah satu. Maknanya
zikir yang maksud, zikir yang diambil daripada Nabi SAW. Bukan zikir yang direka oleh orang tua orang ni, tidak. Yang sahih pada pagi dan petang hari. Mana siapa dia jaga zikir waktu pagi, zikir waktu petang, dan dalam keadaan wafil awqati wal ahwal al mukhtalifah lailan wa naharan, dan baca zikir pada waktu keadaan yang berlainan, pada malam, siang dan malam hari. Pada siang dan malam hari. Zikir mana tu? Ni ya. Zikir yang kita duduk bagi ke tuan-tuan ni. Ni dia panggil perisai Muslim ni. Ini contohnya. Dalam zikir ni, dalam buku ni, zikir daripada bangun tidur sampai ke tidur balik. Maksudnya setiap pergerakan kita tu kita akan zikir. Setiap pergerakan kita akan berzikir. Apa jadi? Maka dia termasuk dalam laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Kata Alhamdulillah. Kata tuan-tuan dan puan-puan, kata Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita semua telah pun beramal dengan zikir yang maksud dari Nabi SAW yang ada dalam kitab perisai Muslim yang kecil ini. Alhamdulillah. Nak pikul kitab azkar ni besar. Nak pikul kitab ni besar, 2 jilid ni tadi tangan saya ni, kitab azkar. Tapi kalau nak bawa ini boleh tak boleh? Boleh. Bermula daripada bangun tidur, Alhamdulillahillazi ahyana. Kalau tak ingat, tuan-tuan dah buka, saya dah bagi dah dalam apa ni, dalam handphone. Boleh buka tengok. Waktu bangun tidur, pergi tandas, keluar tandas, pakai baju, keluar rumah, Alhamdulillah. Ibnu Salah kata, siapa dia jaga zikir yang maksur, yang sahih dari Nabi SAW, pada waktu pagi, pada waktu petang, pada ikut pergerakan, keluar masuk, nak makan, nak minum, keluar tandas, masuk tandas, pergi masjid, keluar masjid, bahkan nak duduk dengan isteri pun baca juga zikir. Orang ni termasuk dalam az-zakirin Allah katsiran wa zakirat. Maka dengan itu tuan-tuan cancelkan kalau ada yang nak pergi bertapa dalam gua mana-mana, kita kata tak payah. Tak perlu pergi bertapa dalam gua. Sebab apa? Cukup dengan kita zikir dalam ikut pergerakan. Segala kerja buat kita tak terbantut. Orang Kelantan kata kerja kita tak tala, zikir kepada Allah Ta'ala berjalan terus. Maksudnya kerja rutin kita tidak terganggu dan lidah kita, hati kita sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla mengikut pagi, petang, lepas solat dan semua keadaan. Tuan-tuan mampu buat, saya kata tuan-tuan dan puan-puan, saya dan kamu semua mampu buat. InsyaAllah, kata, kita akan lakukan, kita akan jadi masuk dalam kumpulan az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, insyaAllah. Baik, para jemaah sekalian, kemudian kita berpindah kepada tajuk yang lain pula. Tajuk hukum berzikir bagi orang yang berhadas, berjunub, haid dan nifas. InsyaAllah kita akan sambung dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.